Assalamualaikum, saya Nur Izzati binti Ghazali dan ahli kumpulan saya Nurul Fatin Nabila binti Muhammad dan Nur Tasnim binti Muhammad Zahid akan membentangkan mengenai isu ketidaksamaan di sekolah akibat kepelbagaian sosio-budaya. Seperti yang kita ketahui, Malaysia ini merupakan sebuah negara yang berbelang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Jadi kepelbagaian budaya ini telah mempamerkan keunikan negara kita berbanding negara-negara lain. Sebelum itu, mari kita lihat statistik populasi penduduk di Malaysia. Statistik ini merujuk kepada Portal Jabatan Perangkaan Malaysia. Hal ini demikian kerana Jabatan Perangkaan Malaysia ini bertanggungjawab untuk membuat laporan statistik jumlah populasi di Malaysia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, populasi Malaysia dianggarkan berjumlah 32.7 juta orang pada tahun 2020 dengan kadar pertumbuhan tahunan penduduk sebanyak 0.4%. Berikut dikongsikan statistik terkini penduduk semasa Malaysia 2020. Merujuk kepada statistik ini, Malaysia terdiri daripada 22.76 juta orang iaitu kaum bumi putera dengan 69.6%. Kaum Cina pula seramai 7.39 juta orang dengan 22.6%, diikuti dengan kaum India seramai 2.22 juta orang dengan 6.8%. Dan lain-lain kaum seramai 327,000 orang dengan 1.0%. Berdasarkan statistik tersebut, kita boleh lihat bahawa populasi penduduk Malaysia ini terdiri daripada pelbagai kaum. Kewujudan pelbagai kaum ni di Malaysia secara langsung telah mewujudkan kepelbagaian sosio-budaya dalam masyarakat kita. Jadi apa yang dimaksudkan dengan budaya ni? Menurut pendapat tokoh Muhammad Taib Osman 1988, budaya dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan. Menurut Ralph Linton 1947, di mana Ralph Linton ni merupakan seorang pakar sosiologi, menjelaskan bahawa budaya ialah satu susunan perlakuan yang dipelajari dan dikaitkan dengan kehendak atau fungsi yang kekal dalam masyarakat yang digunakan bersama dalam masyarakat yang berkenaan. Menurut Edward Burrough Taylor pula, budaya atau kebudayaan ini merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain yang diperoleh oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Azhar Mat Aros 2001, budaya ialah satu cara hidup, idea, adat dan seni yang dihasilkan oleh sesuatu masyarakat. Muhammad Saleh 1997 pula menyatakan bahawa budaya ni ialah kelakuan manusia. Bagi Mok Sun Sang 2003 pula, budaya merupakan hasil daripada pengalaman interaksi sosial dengan masyarakat. Bagi Ani Omar 2011 pula, masyarakat berbudaya ialah masyarakat yang melahirkan masyarakat yang bertamadun. Apa pula yang dimaksudkan dengan kepelbagaian sosio-budaya? Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, kepelbagaian membawa erti berbagai-bagai jenis. Manakala sosio-budaya pula ditakrifkan sebagai hubungan masyarakat dengan budaya yang merangkumi cara hidup, adat istiadat dan sebagainya. Secara umum boleh disimpulkan sosio-budaya ialah amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat, lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Jadi, apa yang boleh disimpulkan, kepelbagaian sosio-budaya boleh didefinisikan sebagai hubungan masyarakat yang mempunyai perbezaan budaya dalam wilayah yang sama dan hidup bersama. Kepelbagaian sosial ini dalam sistem masyarakat majmuk negara kita ni akan memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya
dan kepada suasana pembelajaran khususnya. Sehubungan dengan itu, sebagai rakyat Malaysia, khususnya guru, harus sedar tentang keunikan kepelbagaian ini. Masyarakat dan guru amat penting dalam melahirkan bangsa Malaysia yang unggul dari peringkat awal lagi. Tambahan lagi pada guru, hal ini dapat membantu untuk merancang dan melaksanakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam suasana bilik darjah yang mesra. Hal ini demikian kerana sekolah ni merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu pembentukan perpaduan kaum melalui proses sosialisasi yang melibatkan pelbagai ejen seperti guru dan rakan sebaya. Dalam konteks ini, guru merupakan ejen yang lebih berautoriti sekaligus dapat memberi impak yang lebih positif ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah. Para guru terutamanya di peringkat sekolah rendah merupakan ejen sosialisasi yang penting dalam menyatupadukan pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum. Seterusnya, membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab mereka sebagai seorang warga negara. Walau bagaimanapun, terdapat guru ni yang mewujudkan provokasi perkauman serta melakukan pengasingan pelajar. Contohnya mengikut kaum, latar belakang, ekonomi dan agama agar pelajarnya ni dapat mencapai keputusan yang lebih baik dalam perpisahan. Dan sebahagiannya juga mengabaikan peranan seorang guru ni sebagai ejen sosialisasi dan membentuk perpaduan kaum kepada pelajar. Jadi, ini menjadikan sesuatu isu yang perlu dititik beratkan. Jadi isu inilah yang kami akan bincangkan dalam pembentangan ini. Isu ketidaksamaan akibat daripada kepelbagaian sosio-budaya. Yang pertama, bahasa. Murid yang terdiri daripada pelbagai kaum pastinya akan berlakunya dialek bahasa yang berbeza yang akan memberi kesan kepada pembelajaran dalam bilik darjah. Kedua, layanan guru. Murid hendaklah dilayan sama rata tanpa mengira sama ada mereka dari kelas atasan atau bawahan dan hendaklah tidak ada yang terpinggir. Yang ketiga, jantina dan kaum. Murid daripada kaum dan jantina berlainan harus ditempatkan dalam satu kumpulan yang sama supaya peluang untuk berinteraksi akan lebih terbuka dan luas. Yang keempat iaitu pencapaian akademik. Kejayaan bukan sekadar dilihat kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, guru harus mengambil kira aspek kurikulum yang tersirat. Antara faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosio-budaya ini, yang pertama adalah bangsa, yang kedua bahasa, yang ketiga struktur sosial, yang keempat agama, yang kelima kepercayaan serta adat resam. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk sambung mengenai isu ketidaksamaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatih Nabila binti Muhammad. Saya akan menceritakan berkenaan dengan isu ketidaksamaan di sekolah akibat daripada kepelbagaian sosial budaya. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dan etnik dengan pelbagai budaya. Kewujudan pelbagai kaum di Malaysia secara langsung telah membawa kepelbagaian sosial budaya dalam masyarakat kita. Individu pelajar adalah unik dan berbeza memandangkan latar belakang mereka yang berlainan. Setiap individu membesar dan terbentuk hasil interaksi dalam persekitaran masing-masing. Jadi isu yang pertama yang ingin saya terangkan adalah dari segi perbezaan kelas sosial. Pelajar terdiri daripada pelbagai kelas sosial, sama ada kelas sosial rendah, sederhana dan kelas sosial tinggi. Kelas sosial wujud hasil taraf pendidikan dan taraf sosioekonomi sesebuah keluarga. Pertama sekali saya ingin tekankan adalah sikap seorang guru terhadap perbezaan kelas sosial, iaitu adalah sikap pilih kasih guru terhadap status ekonomi sosial murid di sekolah. Petikan daripada Berita Harian 6 Jun 2010 iaitu yang mengatakan menjadi masalah ialah sikap seorang guru di sekolah yang pilih kasih terhadap pelajarnya. Saya perasan guru ini hanya beri tumpuan kepada pelajar kaya. Dengan pelajar yang bukan kaya, dia selalu mengatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti.
Kata-kata guru itu membuatkan saya berkecil hati dan kurang motivasi. Petikan ini datang daripada kata-kata seorang pelajar yang mengalami situasi ini. Manakala menurut kajian yang dijalankan oleh Prof. Dr. Hadiras terhadap diskriminasi terhadap kanak-kanak yang kurang berpelajaran dari keluarga berpendapatan rendah, mendapati kanak-kanak dari kelas sosial rendah hanya mempunyai 76% peluang untuk memasuki sekolah aliran akademik, sedangkan kanak-kanak dari kelas sosial tinggi mempunyai 96% peluang untuk dipilih walaupun grade yang sama yang diambil kira. Pelajar pula yang tergolong daripada kelas sosial rendah mungkin menghadapi masalah yang berkait rapat dengan pembiayaan, kemudahan belajar, kurang kelengkapan untuk belajar dan sebagainya. Manakala pelajar yang datang daripada golongan sosio-ekonomi sederhana dan tinggi kurang menghadapi masalah kelengkapan dan kemudahan pembelajaran dan mereka berpeluang menghadiri kelas-kelas bimbingan yang berbayar. Jadi, hasilnya peluang mendapatkan pendidikan bagi sosio-ekonomi tinggi adalah lebih meluas berbanding mereka yang berada dalam lingkungan tahap ataupun taraf sosio-ekonomi yang rendah. Perkara ini dapat dikaitkan dengan teori konflik daripada aliran Marx di mana konflik berlaku antara kelas sosial dan atas dan kelas sosial yang bawah yang menyebabkan berlakunya perubahan sosial ini. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan perbezaan budaya dalam kalangan masyarakat sekolah. Menurut Edward Burnett Taylor, budaya atau kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang diperolehi oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Pertama sekali adalah isu dari segi sensitiviti kepelbagaian budaya. Banyak kajian telah dijalankan di luar negara mengenai tahap sensitiviti kepelbagaian budaya di kalangan guru di sekolah peringkat rendah. Antara kajian yang dijalankan oleh Zoe Caranicola dan Statis Bellius pada tahun 2015 di kalangan guru sekolah rendah di Greece. Kajian ini mendapati sensitiviti guru sekolah rendah berada pada tahap penerimaan mengikut teori DMIS iaitu Developmental Model of Intercultural Sensitivity oleh Barnett pada tahun 1998 dan 2004. Seterusnya, kajian yang dijalankan oleh Nihal Yurtseven dan Sertel Alton 2015 pula mendapati bahawa sensitiviti kepelbagaian budaya di kalangan guru baru berkhidmat tidak berada pada tahap yang diingini. Ini berpunca daripada pendedahan ataupun pendidikan berkenaan atau pendidikan berkenaan kepelbagaian budaya masih tidak mencukupi atau hanya menerima sedikit pendedahan sahaja. Manakala Shalva Tabatadze dan Natia Gojadze pada tahun 2014 mendapati bahawa sensitiviti kepelbagaian budaya dalam kalangan guru sekolah rendah di Georgia berada dalam fasa ethnocentrik mengikut teori Barnett pada tahun 1998 dan 2004. Banyak kajian yang telah dijalankan di luar negara berkenaan dengan sensitiviti kepelbagaian budaya dalam kalangan guru di sekolah. Namun di Malaysia, bidang ini masih belum diberikan fokus, terutamanya kajian di peringkat sekolah kebangsaan. Baik, kedua adalah dari segi persekitaran sekolah pelbagai etnik di mana merujuk kepada sekolah kebangsaan yang terdiri daripada murid pelbagai etnik iaitu Melayu, Cina dan India yang belajar di sekolah berkenaan. Okey, program pendidikan guru kurang menekankan dari segi perspektif pendidikan guru terhadap perbezaan persekitaran yang wujud akibat kepelbagaian dengan latar belakang mereka menurut Tak 2013. Namun kajian lepas menunjukkan sangat penting pendedahan kepada persekitaran kepelbagaian budaya kepada guru yang sedang berkhidmat. Itu daripada Tri Lokeka dan Kuka 2011.
Hasil dapatan kajian oleh Halal Ahmed Ismail 2016 yang telah membuat kajian mengenai persediaan guru dalam menghadapi murid yang pelbagai budaya telah menunjukkan guru perlu diberi kursus bagi memastikan guru itu bersedia berhadapan dengan murid yang pelbagai kaum. Yasmin Ahmad dan Najimah Muhammad Yusof pada tahun 2016 telah mengenal pasti cabaran dan pendekatan untuk meningkatkan kecekapan guru berhadapan dengan kepelbagaian budaya dalam persekitaran sekolah yang pelbagai kaum. Hasil dapatan kajian menunjukkan cabaran yang dihadapi oleh guru yang mempunyai persekitaran murid pelbagai kaum ini kurangnya pengalaman guru terhadap kepelbagaian budaya ini. Selain itu, pendedahan yang lewat terhadap persekitaran sekolah pelbagai budaya mengakibatkan guru sukar menerima dan menyesuaikan diri dalam persekitaran sekolah yang berbilang kaum. Ketiga, mengenai kajian lepas mengenai sensitiviti kepelbagaian budaya dalam kalangan guru berdasarkan faktor demografi di Malaysia. Kajian yang dijalankan oleh Yasmin pada tahun 2014 terhadap guru di sekolah menengah di Malaysia mendapati tahap sensitiviti guru daripada etnik India mempunyai sensitiviti kepelbagaian budaya yang tinggi berbanding dengan guru daripada etnik Melayu dan Cina. Berdasarkan jantina pula, guru perempuan mempunyai sensitiviti yang lebih tinggi berbanding dengan guru lelaki. Guru yang mempunyai tahap pendidikan PhD pula mempunyai sensitiviti yang lebih tinggi berbanding guru yang hanya mempunyai CJ, diploma, ijazah dan master. Guru yang mempunyai pengalaman mengajar murid pelbagai etnik melebihi daripada 10 tahun mempunyai tahap sensitiviti kepelbagaian budaya yang lebih tinggi berbanding guru yang mengajar murid pelbagai etnik kurang daripada 10 tahun. Isu yang ketiga yang ingin saya ketengahkan ialah isu berkaitan dengan kemahiran dan penguasaan bahasa yang berbeza. Sesetengah murid yang menguasai dialek bahasa ibunda atau dialek semata-mata berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran ni seperti kurang faham bacaan yang dibaca dan penerangan daripada guru. Kesannya mereka akan ketinggalan dalam pelajaran. Lantaran itu mereka mempunyai masalah dengan kerja berkumpulan, masalah berkomunikasi dan bahasa. Wujudnya rasa rendah diri dalam kalangan mereka sukar mewujudkan persefahaman antara pelajar berbilang kaum ini. Mereka yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik yang selalunya mengamalkan budaya, cara fikir dan pandangan dunia yang sama, kurang mendapat pendedahan akan budaya kaum yang lain. Justru itu, pemahaman dan kesedaran budaya lain yang dipelajari melalui bacaan bukan daripada amalan. Jadi, kemungkinan proses penyesuaian mereka dengan kaum ataupun etnik yang berlainan ini menjadi kesukaran bagi mereka di sekolah. Akhir sekali adalah saya ingin sentuh isu perasaan prejudis antara guru dan murid. Prejudis di sini bermaksud pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain yang tersemat dalam hati seseorang ataupun kelompok etnik tertentu. Murid membawa budaya mereka tersendiri yang berbeza dengan budaya makro ataupun budaya dominan yang mana menjadi budaya formal sekolah. Murid berbeza dari segi cara mereka berkomunikasi, nilai-nilai sosial dan intelektual, gerak badan dan pandangan mereka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka. Lantaran itu, wujudnya stereotip dalam kalangan murid yang berbilang ras. Ada murid yang berfikiran negatif terhadap ras yang lain dan lebih positif kepada guru yang sama ras dengan mereka. Stereotip merupakan kenyataan-kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kaum ataupun kumpulan etnik. Ras pula di situ bermaksud kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri biologi yang nyata. Kesimpulannya, isu-isu yang dikemukakan tadi adalah perlu diambil tindakan untuk mengatasinya bagi melahirkan negara Malaysia yang maju dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Tidak kira budaya, ekonomi, bangsa dan agama. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Tasnim binti Ahmad Zahid. Saya akan menerangkan tentang cara untuk mengatasi isu ketaksamaan kepelbagian sosio budaya yang berlaku di sekolah. Cadangan yang pertama adalah guru hendaklah bersedia melayani murid-murid mengikut sifat dan kebolehan mereka yang berlainan. Ini kerana murid-murid mempunyai sifat dan kebolehan mereka yang tersendiri. Dan guru perlu mengenal pasti potensi yang ada dalam diri murid-murid dan juga membimbing mereka ke arah menjadi insan yang
berguna pada masa hadapan. Sebagai seorang guru, kita telah mempunyai sifat yang adil kerana dalam kelas terdapat berbagai kaum yang terdiri daripada India, Cina dan juga Melayu. Di sini guru perlulah bersikap adil dalam membagikan tugas atau aktiviti. Ini kerana untuk memupuk pelajar supaya berinteraksi dengan mereka dan menjalinkan hubungan yang mesra antara berbagai kaum lain. Dan ini dapat mencegah sebarang pergaduhan berlaku antara kaum yang melibatkan budaya. Kerana ceteknya pengaturan pelajar tentang budaya, terdapat pergaduhan berlaku semasa dalam bilik darjah. Cadangan yang kedua adalah guru hendaklah menghormati dan memahami keadaan sosial murid-murid dan serta budaya yang diamalkan oleh mereka. Dengan menghormati dan memahami keadaan murid ini, setengah pelajar mempunyai masalah kewangan seperti susah untuk membayar yuran atau tidak mempunyai duit untuk membayar yuran ataupun sebagainya. Guru hendaklah menghormati masalah mereka hadapi kerana perkara mereka hadapi itu di luar jangkaan murid sendiri. Dan guru perlu memahami keadaan potensi murid itu. Di samping memahami sosial budaya berbagai kaum, guru juga seperti meraihkan perayaan berlainan kaum melalui budaya. Malah guru perlu juga turut serta untuk memeriahkan aktiviti tersebut. Seperti contoh aktiviti yang dilakukan di sekolah, aktiviti perkauman di mana berbagai berlainan kaum melakukan aktiviti budaya mereka sendiri. Jadi guru sebagai role model perlu menurut serta dan menghormati budaya mereka dan membantu sedaya yang boleh untuk memastikan aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. Dan secara tidak langsung pelajar akan mula menjejak langkah di mana pelajar juga akan turut menyertai aktiviti tersebut dan dapat memahami sedikit tentang budaya yang diamalkan oleh perlainan kaum. Cadangan yang ketiga pula adalah guru perlu membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berlandaskan latar belakang murid yang merupakan berlainan kaum. Jadi mana guru akan menyusun meja dan kerusi yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam satu kumpulan. Perkara ini dapat mewujudkan kerjasama antara mereka yang berlainan kaum melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam bilik darjah. Aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam bilik darjah seperti aktiviti perbincangan di mana melakukan satu aktiviti untuk persembahan ataupun aktiviti yang sepatutnya. Secara tak langsung, melakukan aktiviti-aktiviti ini dapat membentuk satu interaksi, satu hubungan antara mereka kaum dan mereka akan lebih erat dalam menjalankan kerja sekolah ataupun aktiviti dalam aktiviti berkumpulan. Oleh itu dalam satu kumpulan itu memerlukan pelbagai kaum untuk memastikan mereka bekerjasama dan secara langsung dapat memupuk mereka untuk memahami berlainan bangsa dan lebih pentingkan dan mampu bekerjasama antara mereka untuk selesaikan kerja yang sepatutnya disiapkan. Cadangan yang keempat adalah menggalakkan aktiviti-aktiviti yang melibatkan semua murid seperti aktiviti sukan tahunan, acara sukan tahunan, aktiviti gotong royong dan sebagainya. Melalui aktiviti-aktiviti ini, pelajar dapat mengenal pelajar yang berlainan kaum yang berada di sekolah sama dengan mereka. Dan seterusnya ini dapat mewujudkan satu perhubungan yang baik antara mereka di mana mereka akan mula berinteraksi antara satu sama lain. Dalam pembelajaran bilik darjah juga, aktiviti berkumpulan dapat dijalankan di mana satu kumpulan mempunyai pelbagai kaum dan ini dapat meningkatkan nilai kerjasama dan juga toleransi dalam diri mereka. Dan ini tujuan aktiviti-aktiviti ini dilakukan untuk memupuk nilai kerjasama, toleransi dan bertolak ansur antara berlainan kaum semasa pembelajaran dan juga pengajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu, guru memainkan peranan dalam memastikan aktiviti ini berjalan lancar dan
murid-murid perlu berturut serta dalam memeriahkan aktiviti-aktiviti yang telah dijangkakan oleh pihak sekolah. Cadangan yang kelima adalah dengan memberi pendedahan murid-murid tentang kepelbagaian sosio budaya dengan mengambil peluang untuk berinteraksi antara kaum dan jantina yang berlainan semasa pembelajaran di dalam kelas. Dengan pendedahan ini dapat memastikan kefahaman murid tentang rakan sebaya yang berlainan agama, budaya dan jantina agar tidak ada jurang perbezaan antara mereka. Dengan memberikan pendedahan ini dapat memberi fikiran lebih terbuka kepada pelajar tentang masyarakat majmuk yang ada di negara kita yang seperti Indian, Cina dan juga Melayu, dan mungkin juga di sekolah tersebut ada yang pelajar daripada Sabah ataupun Sarawak. Malah ini dapat meluaskan lagi pandangan mereka tentang budaya yang ada di negara kita. Ini kerana negara kita mempunyai pelbagai kaum yang mempunyai budaya masing-masing yang jarang diketahui, yang tidak diketahui oleh pelajar. Oleh itu, dengan memberi pendedahan kepada ini dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang budaya-budaya yang ada dalam negara kita. Kesimpulannya, isu ketaksamaan yang berlaku di sekolah akibat kepelbagaian sosio budaya perlu diambil berat oleh guru-guru di sekolah untuk memastikan sesi pembelajaran sekolah berjalan dengan lancar. Isu ketaksamaan ini perlu diatasi dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan sebarang pergaduhan berlaku dalam kalangan pelajar akibat daripada kurangnya pengetahuan tentang budaya-budaya yang diamalkan oleh yang berlainan kaum. Oleh itu, guru perlu mengambil langkah yang sewajarnya dengan mengambil langkah yang sewajarnya dan memupuk sifat menghormati dalam diri pelajar supaya mereka menghormati pelajar berlainan bangsa dan mengenal budaya yang diamalkan oleh mereka. Dengan mengetahui budaya diamalkan berlainan kaum, ini dapat memastikan sekolah berada dalam keadaan aman tanpa sebarang pergaduhan yang melibatkan pelbagai kaum dan merosakkan prestasi sekolah. Guru memainkan peranan penting dalam memberi pengajaran dan pembelajaran tentang kepentingan sifat toleransi dan juga akomodasi dalam kalangan murid, di mana sifat toleransi ini amat penting dalam diri murid kerana ini mampu menjadikan aktiviti yang dijalankan berjalan dengan lancar. Oleh itu pentingnya sifat ini dalam diri mereka. Guru merupakan pembimbing dalam bentuk pelajar menjadi insan yang berguna pada masa hadapan dan perlu memupuk mereka supaya memahami budaya berlainan kaum ataupun bangsa. Oleh itu, pelbagai langkah atau cadangan yang boleh dilakukan oleh guru untuk mengatasi isu ketaksamaan di sekolah dengan melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti yang sepatutnya. Kerana untuk memastikan murid-murid memahami budaya mereka di sekolah dan juga meningkatkan pengetahuan murid-murid tentang sosial budaya yang ada di dalam negara kita. Dengan mengatasi isu ketaksamaan di sekolah dapat memastikan negara Malaysia aman dan sejahtera yang dikelilingi oleh masyarakat majmuk, iaitu masyarakat yang berbilang kaum. Oleh itu, kesedaran tentang kepelbagaian sosial budaya ini amat penting bagi pelajar, malah perlu bagi pelajar untuk mengetahui tentang mereka. Kerana budaya merupakan satu mengetahui budaya
mengetahui budaya yang berlainan bangsa merupakan satu langkah untuk memastikan negara sentiasa dalam keadaan sejahtera dan memupuk semangat kerjasama antara dalam kalangan pelajar sewaktu pembelajaran di dalam sekolah.